Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih, edisi Jumaat 18 November 2022. Esok kita rakyat Malaysia akan membuat pilihan. Ayolah sama-sama kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pengundi. Dapatkan cara-cara yang betul semasa mengundi dan SOP baharu buat pengundi yang positif COVID-19 dengan mendapatkan maklumat di semua media sosial rasmi RTM. #MyPRU15. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Adakah anda peka terhadap sindiket penipuan yang menggunakan nama dan logo MIDA di media sosial? Menurut kenyataan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, jika anda menerima sebarang jenis mesej atau dimasukkan ke dalam kumpulan chat iaitu di platform media sosial, terutamanya di Telegram dan WhatsApp, yang mempunyai ciri-ciri seperti yang ditunjukkan di dalam poster, anda diminta untuk tidak terpedaya kerana terdapat banyak akaun penipuan yang mendakwa sebagai MIDA. Sila berhati-hati dan jangan berurusan dengan akaun atau berikan butiran peribadi anda. Tular sekumpulan lelaki bermain alat muzik berdekatan masjid. Menurut kenyataan media polis Diraja Malaysia PDRM Pulau Pinang, pada 9 November 2022 telah terkesan sebuah video berdurasi 1 minit 40 saat yang telah dimuat naik ke beberapa laman media sosial seperti Facebook dan TikTok yang memaparkan kejadian sekumpulan orang bermain alat muzik berdekatan dengan sebuah masjid. Pihak PDRM Kontijen Pulau Pinang mengesahkan bahawa video tersebut adalah rakaman video lama mengenai perarakan keagamaan di Jalan Jelutong berdekatan dengan Masjid Makbul Sungai Pinang yang berlaku pada 11 Oktober 2017. Video tersebut telah dimuat naik semula ke laman media sosial pada 27 Oktober 2022 oleh mereka yang tidak bertanggungjawab bagi tujuan mengapi-apikan isu perkauman dan keagamaan. Pihak polis ingin memberikan amaran kepada orang ramai agar menghentikan serta-merta perbuatan menyebarkan video yang menyentuh sensitiviti agama dan perkauman serta boleh menimbulkan perpecahan kepada masyarakat. Kesalahan penyebaran video melalui media sosial boleh diambil tindakan mengikut Seksyen 233 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia tahun 1998 dan boleh juga disiasat di bawah Akta Hasutan 1943. Panglima Tentera Darat membenarkan mana-mana pihak berkempen di kem tentera. Ada lagi yang menyebarkan berita yang tidak benar ini. Tentera Darat Malaysia TDM memandang serius isu ini dan menegaskan bahawa kenyataan tersebut adalah tidak benar dan dilihat mempunyai unsur tidak baik oleh pihak yang terbabit. Panglima Tentera Darat dalam kenyataannya semasa sesi sidang media di Majlis Penganugerahan Pingat Jasa Malaysia kepada veteran ATM baru-baru ini hanya memperingatkan bahawa anggota tentera tidak boleh terlibat secara langsung termasuk turun padang berkempen bagi pilihan raya umum ke-15 PRU15 kerana dianggap melanggar peraturan yang ditetapkan kepada anggota ATM. Malah turut menyatakan bahawa setiap anggota berhak untuk mengundi dan memilih siapa sahaja dalam PRU15 bagi menentukan masa depan negara. TDM tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memanipulasi atau cuba memprovokasi melalui penyebaran berita yang tidak benar yang akan menjejaskan nama baik TDM, amnya dan nama baik Panglima Tentera Darat khususnya. Ada pula yang mengeluarkan kenyataan bahawa perlu sanitasi tangan sebelum buang undi dan etika pemakaian ketika masuk pusat mengundi. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR, pengundi tidak diwajibkan menggunakan pensanitasi tangan sebelum membuang undi pada hari pengundian. Pihak SPR juga tidak menghalang seseorang pengundi daripada memasuki pusat mengundi selagi mana ianya tidak menyalahi Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 kurungan Akta 5. Pengundi hanya akan dilarang masuk sekiranya mereka memakai apa-apa pakaian dan peralatan yang memaparkan nama calon, simbol atau lambang parti politik di kawasan pusat mengundi. Pihak SPR menyarankan orang ramai agar merujuk 10 langkah pengundian di laman sesawang dan media sosial SPR. Ayuh ikuti penjelasan berkaitan undi rosak dan undi ditolak. Menurut kenyataan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR,
Ia boleh dibahagikan kepada dua peraturan, iaitu istilah undi rosak banyak terpakai kepada kertas undi yang tidak dimasukkan dalam tempoh pengundian, manakala istilah kertas undi ditolak pula berlaku semasa proses pengiraan kertas undi. Peraturan 21 Peraturan Pilihan Raya iaitu Penjalanan Pilihan Raya 1981, contohnya kertas undi terkoyak secara tidak sengaja. Itu istilahnya kertas undi rosak dan ia tidak dimasukkan dalam peti undi. Ketika itu, pengundi boleh memohon kertas undi baharu dari ketua tempat mengundi. Kertas undi parlimen terkoyak, kertas undi don terkoyak, Peraturan 25/6/7 Peraturan Pilihan Raya iaitu Perjalanan Pilihan Raya 1981. Ketua tempat mengundi atau orang yang diberikan kuasa olehnya hendaklah kemudiannya mengira kertas undi mengikut undian oleh pemilih bagi setiap calon dan hendaklah mencatatkan perkataan ditolak pada mana-mana kertas undi yang ditolak sebagai tidak sah. Ketua tempat mengundi hendaklah menolak sebagai tidak sah kertas yang berikut sahaja, iaitu mana-mana kertas undi tidak dicapkan dengan tanda rasmi. Undi diberi lebih dari satu calon. Menulis perkataan pada kertas undi yang tidak bertanda dan tidak menanda di dalam kotak pengundi. Tidak menunjukkan tujuan yang jelas pada kertas undi. Dengan syarat bahawa jika seseorang ketua tempat mengundi berpuas hati bahawa kertas undi itu telah dikeluarkan dalam satu keadaan yang menjadikannya tidak sah di bawah peraturan ini. Do and don't tempoh pergerakan ke pusat penjumlahan rasmi undi. Pengiraan jumlah undi. Polis Diraja Malaysia akan mengambil tindakan tegas kepada mana-mana individu yang cuba mencetuskan provokasi, mengganggu gugat ketenteraman awam dan melanggar undang-undang, khususnya Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 semasa hari penamaan calon, tempoh berkempen, hari mengundi dan tempoh selepas mengundi atau pasca pilihan raya umum PRU. Semasa berada di pusat penjumlahan rasmi undi, seseorang itu hendaklah menurut perintah yang sah daripada pegawai pengurus. Kegagalan menurut perintah yang sah boleh dihukum dengan denda tidak melebihi RM3,000. Perkara yang jangan dilakukan ataupun don't atau harus dielak adalah mana-mana individu dinasihatkan supaya tidak melakukan perbuatan menghalang SPR dan PDRM daripada menjalankan tugas menghantar peti undi ke pusat penjumlahan rasmi undi. Sekiranya disabitkan hukuman menghalang penjawat awam dalam menjalankan fungsi jawatannya, seseorang boleh ditangkap dan dihukum. Ya, tata cara mengundi untuk pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Apa yang anda perlu tahu sebagai pengundi? Ayuh sama-sama kita ikuti pesanan mesra ini. Masuk ke dalam saluran dan berdiri di hadapan KP1. Serahkan kad pengenalan bersama dengan slip semakan atau screenshot My SPR SEMA anda kepada KP1. KP1 akan membuat semakan nama anda dalam daftar pemilih pilihan raya. KP1 akan membuat perbandingan wajah anda dengan kad pengenalan. Tunjukkan kedua-dua belah tangan anda kepada KP1 untuk diperiksa. KP1 akan meneriakkan nombor kad pengenalan dan nama anda. Surat 12, nombor bilangan 296, nombor IC 98. Pastikan nombor kad pengenalan dan nama anda diteriakkan dengan betul. Siti Nurlena binti Zainuddin. Bergerak ke hadapan KP2. Sudah simpan IC. Anda boleh dapatkan maklumat ini di Facebook page rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Pastikan saya berat seketika kembali selepas ini dengan segmen semasa. Jangan ke mana-mana. Ya, baik. Undilah saya. Undilah saya. Undilah saya. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Beri saya 1 minit untuk #FaktaPRU.
Bagaimanakah penentuan kedudukan calon di dalam kertas undi dibuat? Adakah dengan siapa sampai dulu nama calon tersebut yang pertama di dalam kertas undi? Tidak. Sebenarnya, apabila borang penamaan calon dihantar dan diterima lulus oleh SPR, pegawai pengurus yang dilantik hendaklah memutuskan dengan cara cabut undi susunan yang mengikut nama calon akan dicatatkan dalam kertas undi, iaitu Peraturan Pilihan Raya Perjalanan Pilihan Raya 11/2/A. Pegawai pengurus boleh melaksanakan kaedah cabutan undi dengan kaedah yang adil dan bersesuaian. Apabila cabutan undi selesai dibuat, maka nama calon akan dicatatkan mengikut susunan. #Fakta PRU. Jumpa lagi. Jangan lupa kewajiban pada negara. Bagi menjalankan proses PRU yang ke-15 ini, gelanggang PRU 15 sudah dibuka. Andalah penentu kepimpinan dan masa depan negara. Ikuti liputan komprehensif PRU 15 dari seluruh negara, mulai berita pagi hingga berita tengah malam. Laporan langsung dari ratusan lokasi sepanjang tempoh berkempen hingga ke detik keputusan rasmi. #MyPRU15 yang sahih di RTM. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ayuh kita aktifkan segmen seterusnya, segmen Semasa. Baik, lebih 200 anggota polis dari Balai Polis Hilir Perak akan ditugaskan sepanjang hari pengundian pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15 di Parlimen Bagan Datuk pada hari esok. Ia bagi memastikan kelancaran dan keselamatan pengundi sentiasa terjamin. Dengan selamat dan keluar ikut tempat-tempat yang telah ditetapkan. Kalau boleh kita elak kesesatan, kita beramai-ramai keluar awal. Bagi calon dan juga penyokong parti ataupun ejen-ejen parti, saya menyeru pada calon-calon ini supaya mengawal dan juga memastikan semua penyokong parti dalam keadaan tidak menimbulkan sebarang tanggapan, tidak menimbulkan sebarang masalah, dan keluarlah bersama-sama untuk menjaga keamanan bersama pihak polis. Semua pihak diminta bekerjasama dengan pengamal media bagi memudahkan proses pengundian dalam Pilihan Raya Umum ke-15 pada hari esok. Ini bagi memastikan rakyat mendapat laporan terkini berkaitan PRU 15 dengan tepat dan cepat. Media melalui suasana yang cukup mencabar. Pertama, dalam suasana cuaca yang lembap dan ada hujan lebat di banyak tempat, tapi tugas perlu diteruskan. Keduanya, kempen daripada semua pihak yang bertanding juga semakin rancak dan semuanya perlu dibuat liputan, dan pada masa yang sama pada hari mengundi lebih-lebih lagi untuk mengumpul penjumlahan undi sampailah kepada peringkat membilang undi dan sampai memberikan keputusan. Jadi saya ucapkan selamat bertugas kepada semua rakan-rakan media di seluruh negara daripada semua agensi berita. Polis Pulau Pinang bersama-sama Jabatan Pendidikan Negeri dan Jabatan Kebajikan Masyarakat sudah bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan sekiranya berlaku banjir pada hari pengundian Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15. Juga telah mengenal pasti lokasi alternatif untuk pusat pemindahan sementara PPS sekiranya berlaku banjir pada hari pengundian. Banjir berlaku semasa pilihan raya ini, semua agensi sudah bersiap sedia termasuklah PDRM. Malah tempat-tempat pemindahan sementara alternatif yang mana pusat-pusat pemindahan yang hakiki sebelum ini yang dijadikan tempat pembuangan undi akan terus kekal menjadi tempat pembuangan undi dengan kita tukarkan kepada tempat-tempat pemindahan sementara alternatif di sekitar kawasan yang terlibat kelak. Sebanyak 15 stesen kendalian Jabatan Pengairan dan Saliran JPS menunjukkan paras air melebihi tahap bahaya membabitkan Sarawak, Pahang, Selangor, Johor, Negeri Sembilan dan Melaka.
Ini berdasarkan data yang dikongsikan JPS melalui laman web iaitu laman sesawang rasmi publicinfobanjir.water.gov.my setakat pukul 10.45 pagi semalam. Selangor merekodkan stesen terbanyak melibatkan Sungai Semenyih di Pekan Bangi Lama, Hulu Langat, Sungai Binjai di Pekan Meru Kelang, Sungai Kelang di Taman Seri Muda dan Sungai Resau di Taman Desa Kemuning, Kelang. JPS turut meminta orang ramai untuk sentiasa peka dan berwaspada dengan keadaan cuaca semasa. Amaran dan ramalan banjir terkini serta maklumat berkenaan kenaikan arus sungai serta kadar lebat hujan boleh diperolehi melalui laman sesawang rasmi ataupun akaun Twitter Public Info Banjir. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dan agensinya sudah bersiap sedia dengan pelan tindakan bagi hadapi kemungkinan banjir pada hari pengundian pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Ketua agensi di bawah kementerian itu telah diberi taklimat berkaitan prosedur operasi standard SOP yang perlu diambil jika berlaku banjir pada hari berkenaan. Beri satu arahan kepada ketua-ketua agensi, ketua pengarah dan juga CEO yang ada ni macam Risda, Felkra, kalau di Kedah ni ada Kedah, jadi di Kelantan ada Kesedar. Jadi ambil langkah-langkah yang sepatutnya diambil lah. Seorang waris mangsa tragedi pesawat penumpang MH17 yang ditembak jatuh dengan peluru berpandu buatan Rusia pada 2014 akur dengan keputusan Mahkamah Belanda yang mendapati 3 daripada 4 tertuduh bersalah. Wanita yang enggan dinamakan itu berkata, perbicaraan yang berlangsung tanpa kehadiran tertuduh turut mengundang rasa tidak puas hati kerana mereka masih bebas di luar sana. Mahkamah Daerah The Hague hari ini memutuskan bahawa 2 warga Rusia dan seorang warga Ukraine bersalah atas pertuduhan menembak jatuh pesawat milik Malaysia Airlines itu pada 2014 serta menyebabkan kesemua 298 penumpang dan krunya terbunuh. Bagaimanapun mahkamah itu membebaskan seorang lagi warga Rusia iaitu Oleg Pulatov daripada pertuduhan sama. Setiap projek atau inisiatif yang dirangka Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM perlu diteruskan mengikut garis masa yang ditetapkan. Menteri baharu yang bakal menggantikan akan meneruskan rekod kecemerlangan. Program Jendela 1 dan Jendela 2 dapat dilaksanakan mengikut jadual. Saya mengharapkan program Point of Presence di 4,000 sekolah di seluruh negara yang telah kita keluarkan arahan kerja kepada semua kontraktor-kontraktor melalui satu sistem tender terbuka yang teratur juga dapat dilaksanakan. Dan saya juga mengharapkan dapat merakyatkan program ekonomi digital oleh MDEC. Dan saya juga sebenarnya kita ada banyak kluster yang penting, media, industri penyiaran, industri kreatif, industri telekomunikasi, semuanya adalah sangat penting di saat ini. Kerajaan Negeri Melaka menggariskan panduan baharu untuk cantasan dan penyelenggaraan pokok-pokok di sepanjang laluan di negeri itu termasuk pokok warisan. Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Zaidi Atan berkata, ia bagi memastikan tiada insiden pokok tumbang yang boleh membahayakan nyawa orang awam khususnya dalam tempoh monsun Timur Laut MTL ketika ini. Menurutnya, garis panduan itu terpakai untuk pihak berkuasa tempatan PBT dan Jabatan Perhutanan Negeri yang bertanggungjawab menyelenggarakan pokok-pokok berkenaan. Ia akan mengurangkan risiko untuk berlaku kemalangan kerana sebelum ini teknik cantas, jadi dia tinggal satu batang namun ia masih lagi mengancam keselamatan. Terdahulu dalam kejadian pada 12 November lalu, seorang bayi lelaki maut selepas dia dan ibunya dihempap sebatang pokok ru ketika berkelah di Pantai Puteri. Selain itu, beberapa insiden pokok tumbang turut dilaporkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Melaka susulan angin kencang dan ribut berikutan monsun Timur Laut. Pastikan Sahib berehat kembali selepas ini. Anda pastinya dengan segmen yang terakhir, segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Proses pilihan raya.
Pertama, terdapat pembubaran Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Kedua, pihak Suruhanjaya Pilihan Raya terima pemakluman rasmi daripada Speaker. Ketiga, mesyuarat khas Suruhanjaya Pilihan Raya akan diadakan. Keempat, pegawai pengurus terima rate daripada Suruhanjaya Pilihan Raya. Kelima, pegawai pengurus akan mengeluarkan notis. Keenam, proses penamaan calon. Ketujuh, kempen akan dijalankan. Kelapan, pengundian awal. Kesembilan, proses pengundian. Kesepuluh, penjumlahan rasmi untuk undi dan keputusan pilihan raya. Jom jalankan tanggungjawab kita. Selamat mengundi. Pesanan ini daripada RTM. Untuk muat naik sebarang video dan juga berkongsi pengalaman anda sewaktu hari pengundian dengan menggunakan caption dan hashtag MyPRU15. Video anda akan disiarkan semasa siaran langsung Hari Pengundian Pilihan Raya Umum ke-15. Undi anda penentu masa depan negara. Baris disusun, bergerak mengikut strategi. Pertempuran atas satu tujuan. Yang tewas harus berundur. Andai salah percaturan, kawan menjadi lawan. Dari yang dihormati akan dipandang sepi. Politik jalan menegakkan kebenaran, bukan kebencian. Percaturan harus benar demi mengubah lanskap politik negara. Kini Malaysia harus dipacu menjadi aspirasi membantu rakyat dan bukan tumpuan soal kekuasaan. Undi bukan sekadar pilihan. Ia adalah tanggungjawab. Dan ini penentu. Saksikan secara langsung keputusan penuh PRU ke-15 di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Hashtag MyPRU15. Terima kasih kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ayo kita aktifkan segmen yang terakhir, segmen notifikasi. Seperti biasa, di minit-minit yang terakhir, di segmen notifikasi akan kami bawakan hebahan ataupun war-war. Ya, apakah dia maklumat penting yang perlu anda ikuti dan ketahui? Ayo kita mulakan dengan naratif khas PRU15. Ya, bersama dengan tamu yang diraih pada malam ini adalah Tan Sri Ashril Sani, Haji Abdullah Sani, Ketua Polis Negara. Dengan tajuk yang diangkat adalah Kematangan Rakyat Jamin Keselamatan. Pada 9 malam di saluran berita RTM My Freeview 123, juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah di mana saja anda berada, muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Kita teruskan pula dengan pada 7 malam ini, sama-sama kita saksikan Untukmu Malaysia dengan tajuknya adalah PRU15, Kira Detik Pun Bermula. Bersama dua orang tamu yang diraih, anda boleh saksikan secara langsungnya di TV1. Untuk menyaksikan di mana saja anda berada, anda boleh saksikan di RTM Klik. Walaupun begitu, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan kami dengan caranya pergi ke Facebook page rasmi Untukmu Malaysia untuk berkongsi komen dan juga pandangan. Kita teruskan pula dengan FIFA World Cup Qatar 2022 Grup A. Siaran langsung pada 20 November 2022 Ahad 10.45 malam, Qatar menentang Ecuador. Anda boleh saksikan di TV2 dan juga saluran TV OK. Siaran ulangan 21 November 2022 Isnin 8 malam di saluran Sukan RTM. Dan ini pula adalah Nostalgia Anak Kampung Kenduri Kendara at Museum Negara. Ya, satu pertandingan paluan kompang Raja Sehari pada 27 November 2022 Ahad 9 pagi hingga 1 tengah hari, dataran Museum Negara. Ayo sama-sama kita memeriahkan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Ingat hari esok